Okey, untuk matematik tingkatan 4 unit yang ketiga, penanggulan logik. Okey. Kita tengok muka surat 48. Okey, muka surat 48. Kemudian kita tengok mengenai hujah didaktik. Okey. So kalau kita tengok dia punya peta minda dia, dia punya peta ni, hujah didaktik, dia ada sah, dia ada tidak sah. So bila sah, dia terbahagi pula kepada dua bahagian, iaitu munasabah dengan tidak munasabah. Okey. Okey, tengok dulu mengenai hujah sah. Okey, satu premis boleh jadi palsu, tetapi apabila salah satu premis boleh jadi palsu. Okey, salah satu premis boleh jadi palsu, tetapi kesimpulan mesti benar. Okey, untuk kesimpulan dia mesti benar dan mengikut struktur perhujahan yang betul. Okey, untuk hujah munasabah, apabila kedua-dua premis adalah benar dan kesimpulan juga adalah benar. Okey, seperti yang kita buat sebelum ni, latihan untuk hujah ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan. So bermaksud hujah munasabah ni, premis 1, premis 2 dan kesimpulan semuanya adalah benar. Kita tengok yang keenam, kita tengok contoh yang diberi. Okey, so untuk hujah premis 1, semua poligon mempunyai sudut pendalaman yang sama saiz. Okey, P ialah sebuah poligon dan P mempunyai sudut pendalaman yang sama saiz. Okey, kalau kita tengok untuk contoh yang pertama ni, hujah ini adalah hujah bentuk 1. Okey, so macam mana kita nak tahu hujah bentuk 1? Sebab ada perkataan semua di depan. Okey, kemudian kalau kita tengok struktur penghujahan dia juga adalah betul. So kita tengok P ialah sebuah poligon. So betul lah, P ialah sebuah poligon. Okey, dan P juga mempunyai sudut pendalaman yang sama saiz. Sudut pendalaman yang sama saiz. Okey, struktur penghujahan dia betul. Okey, so daripada kesahihan dia, okey, sah lah. Okey, bila dah sah, kita nak tengok munasabah ke tidak munasabah. Okey, kita tengok di sini. Okey, kemunasabahan dia adalah tidak munasabah disebabkan premis 1 adalah palsu. Kita tengok balik premis 1. Apa yang palsunya? Semua poligon mempunyai sudut pendalaman yang sama saiz. So bermaksud ini adalah salah. Bukan semua poligon mempunyai sudut pendalaman yang sama saiz. Okey, poligon yang mempunyai sudut pendalaman yang sama saiz adalah poligon yang sekata sahaja. Poligon yang tidak sekata tidak mempunyai sudut pendalaman yang sama saiz. So bila premis pertama, okey, premis pertama dia punya pernyataan dia salah, maka kemunasabahan dia akan menjadi tidak munasabah. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Jika ikan paus berdarah panas, maka ikan paus adalah mamalia. Ikan paus berdarah panas, ikan paus adalah mamalia. Okey, kali ni dia tak ada perkataan semua. So maka kemungkinan ini adalah bentuk kedua ataupun ketiga. Okey, so macam mana kita nak tahu bentuk kedua ataupun ketiga? Kalau kita tengok premis kedua dengan kesimpulan, okey, dua-dua pernyataan ni dia tak berlawanan dengan premis yang pertama. So bermaksud ini adalah bentuk yang kedua. Okey, so ada jika, ada maka. So betul lah, ikan paus berdarah panas, ikan paus berdarah panas dan ikan paus adalah mamalia. Ikan paus adalah mamalia. So ini adalah hujah yang sah. Okey, so kita tengok munasabah ke tak. Ikan paus berdarah panas, betul, dan ikan paus adalah mamalia. So betul juga. So kalau dua-dua betul, so bermaksud itu adalah munasabah. Okey.
Okey, premis 1. Kita tengok contoh ketiga premis 1. Jika Jalal pergi ke sekolah, maka Jalal sihat. Okey, premis 2, Jalal tidak pergi ke sekolah. Kesimpulannya Jalal tidak sihat. Okey, so dia kalau tengok dekat sini ada perkataan tidak. So ini confirm bentuk yang ketiga. Okey, cuma di sini tidak sah. Okey, apa yang tidak sah? Sebabnya tidak mengikut struktur penghujahan yang betul. Okey, mana yang tidak mengikut struktur penghujahan yang betul? Okey, premis kedua dan kesimpulan. Okey, sepatutnya macam mana yang betul? Okey, so yang betulnya adalah okey, Jalal tidak pergi sekolah, Jalal tidak sihat. Sepatutnya okey, premis sepatutnya premis 2 ialah okey, Jalal tidak sihat, dan kesimpulannya adalah okey, kesimpulannya adalah Jalal tidak pergi ke sekolah. So betul lah. So bila Jalal tidak sihat, Jalal tidak pergi ke sekolah. So ibaratnya kesimpulan dengan premis kedua dia terbalik sajalah. Okey, sebab tu dia tidak mengikut struktur penghujahan yang betul. Okey. Okey. So untuk awak lengkapkan A, B, C, D dan E. Okey. Lengkapkan A, B, C, D, E dan E. Okey, tengok muka surat yang seterusnya. Membentuk hujah didaktif yang sah bagi suatu situasi. Okey, suatu hujah didaktif yang sah boleh dibentuk berdasarkan 3 bentuk hujah didaktif. 3 bentuk bermaksud bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Syaratnya semua premis adalah benar dan kesimpulan juga adalah benar. Okey. Kita tengok dia punya situasi dia. Lokman menduduki kertas matematik peperiksaan akhir tahun. Semua murid yang mendapat grade A diberi sijil penghargaan. Bentuk 1. Bentuk 1 mestilah dimulakan dengan perkataan semua. So jadi kita tengok di dalam ayat ni ada perkataan semua kan. So awak salinnya balik, semua murid yang mendapat grade A diberi sijil penghargaan. Okey, ini. Okay. So kita nak tahu siapakah murid itu? Murid itu adalah Lokman. So Lokman mendapat grade A. So dengan itu Lokman akan diberi sijil penghargaan. Okay. Siapa murid itu? Murid itu adalah Lokman. Lokman mendapat grade A dan Lokman akan diberi sijil penghargaan. Okey. Bentuk yang kedua. Okey, kita tengok bentuk yang kedua. Jika Lokman mendapat grade A, maka Lokman akan diberi sijil penghargaan. Okey. Jika Lokman mendapat grade A, maka Lokman akan diberi sijil penghargaan. Macam mana kita nak bentuk premis pertama ni? Okey. Kita boleh bentuk premis pertama ni dengan mengambil ayat dengan menambah perkataan jika dahulu, kemudian maka. Lokman mendapat grade A ni adalah ayat pada premis yang kedua. Dan manakala Lokman akan diberi sijil penghargaan, ayat pada kesimpulan. So, di sini Lokman mendapat grade A, betul? Dan kesimpulannya Lokman akan diberi sijil penghargaan. Itu bentuk kedua. Okay, untuk bentuk yang ketiga, jika Lokman mendapat grade A,
maka Luqman akan diberi sijil penghargaan. Sama saja dengan bentuk yang kedua untuk premis yang pertama, cuma yang berbeza adalah bentuknya adalah sama saja. Premis 1 dengan premis 2 ayatnya adalah sama saja, cuma yang berbeza hanya adalah premis 2 dan kesimpulan. Apa yang berbezanya? Potong jika, potong maka. Luqman, so kalau kita tengok dekat sini, premis kedua, Luqman tidak diberi sijil penghargaan. Dia menafikan ayat pada ayat yang ni. Yang ni cikgu letakkan dia B, yang ni cikgu letakkan A. So premis kedua dia menafikan ayat B. Sepatutnya ayat B, Luqman akan diberi sijil penghargaan. So dia menafikan Luqman tidak akan diberi sijil penghargaan. Kesimpulan dia, sebab apa dia tak diberi sijil penghargaan? Disebabkan oleh Luqman tidak mendapat grade A, iaitu dia menafikan ayat so bila awak dah faham yang ni, awak cuba buat latihan 7. Latihan 7 A, B dan C. Muka surat 50 dan 51. Itu saja. Sekian. Terima kasih.